Sekarang ni saya nak ajar korang pula mengenai konsep hasil dan juga untung. Apa yang korang kena tahu mengenai hasil dan untung. Okey, kalau hasil ni kita nak bercakap mengenai jumlah hasil. Jumlah hasil ni dalam bahasa Inggeris kita panggil total revenue ataupun singkatan dia TR. Daripada jumlah hasil ni lah kita dapat untung ataupun profit in English. So, jumlah hasil ni sebenarnya untuk korang lebih senang faham, dia sebenarnya adalah sale. Total sales, okey, total jualan, okey, dia berdasarkan jualan, okey. Contoh macam ni lah, katakanlah korang buka satu kedai burger. Okey, satu kedai burger, satu stall burger, korang jual burger kan. Okey, lepas tu member korang pun tanya, berapa jualan kau hari ni? Aku dapat 1,000 hari ni. Member korang pun macam, wow, banyaknya 1,000 kot. Satu malam je kau berniaga burger. Untung kot. Lepas tu korang pun banggalah dapat sehari 1,000 kan. Siapa nak bagi 1,000 sehari? Itu pun tak kerja full dapat 1,000. Lepas tu, lepas korang tolak-tolak kos untuk beli roti burger tu, beli sos dia, kos bahan mentah semua, lepas tolak pekerja, lepas tolak semua, beli payung apa semua, bla 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 bla, barulah korang dapat sebenarnya baki daripada duit korang tu, daripada sale korang tu adalah 300. Maksudnya daripada 1,000 ni adalah hasil jualan. Okay, hasil jualan yang korang jual burger tu, lepas korang jual burger, korang dapat duit, itu hasil jualan selama sebanyak RM1,000. Lepas tu, lepas korang tolak semua kos tu korang kira semua dalam 700. Korang dapat 300 je. 300 ni lah untung. So, sebenarnya dalam korang punya jumlah hasil tu ada untung. Ramai orang confuse. Kalau orang nampak jumlah hasil banyak je, wow, banyaknya, mesti banyak juga untung korang Tak semestinya. Okay, tak semestinya kalau jumlah hasil tu banyak, untung korang pun banyak. Sebab apa? Sebab jumlah hasil tu kena tolak semua kos dulu. Kiranya duit yang korang dapat tu bukan duit yang bulat-bulat. Maksudnya bukannya untung semata-mata, tapi dia include kos sekali. Okay? Hasil ataupun revenue, hasil dalam buku teks dia bermaksud nilai penerimaan yang diperoleh firma daripada jualan keluarannya. Korang nampak tak keyword dia? Jualan keluaran dia. Okay, duit yang firma tu dapat hasil daripada dia jual produk dia. Di mana jumlah hasil ni macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak kira jumlah hasil adalah price darab quantity, price times quantity ataupun harga untuk satu unit output, satu unit korang punya produk tu, berapa harga dia darab dengan quantity output yang korang jual tu, quantity jualan. Okay, berapa produk yang korang jual. So, dapatlah korang punya jumlah hasil. Okey, ni contoh dalam buku teks. Okey, contoh dalam satu bulan syarikat HHT dapat menjual 120 unit jam tangan kanak-kanak dengan harga jualan RM15 seunit. Okey, so macam mana nak kira jumlah hasil? Dia kata harga untuk satu unit jam tangan tu ialah RM15. Okey, berapa kuantiti jam tangan yang dapat dijual? 120. So, RM15 darab 120 equal to 1,800. Maksudnya RM 1,800 ni lah adalah dia punya jumlah hasil. So, jumlah hasil ni macam mana kita nak tingkatkan jumlah hasil? Okay, kita nak meningkatkan jumlah hasil. Okay, yang ni saya rasa kita dah belajar kot dulu kan. Kita dah belajar dekat dalam bab 2, bab pasaran, pasal jumlah hasil ni. Okay, yang ini pun kita dah tahu dia punya formula dia sebenarnya. Korang ingat tak? So, yang ini pun sama. Macam mana kita nak meningkatkan jumlah hasil? Macam mana sesebuah firma tu dapat meningkatkan jumlah hasil? Okey. So, firma tu dia dapat meningkatkan jumlah hasil melalui dua cara. Sama ada dia memaksimumkan jualan ataupun dia memaksimumkan keuntungan. Okey, so dia boleh tingkatkan jumlah hasil ni melalui peningkatan jualan. Okey, kalau dia punya sale tinggi, jualan dia tinggi, automatik jumlah hasil dia juga akan
tinggi. Macam saya bagi tahu sebelum ni, jumlah hasil dia berkaitan dengan jualan. Okey, lepas tu jualan ni, macam mana kita nak tingkatkan jualan? Macam mana firma tu dapat tingkatkan jualan? Dengan cara, jualan ni dia berkaitan dengan apa guys? Dia berkaitan dengan kuantiti. Okey, kuantiti output, kuantiti yang dijual tu. Maksudnya, lagi banyak dia jual produk dia, lagi banyak produk dia laku, lagi tinggi dia punya jualan dia. So that's why banyak firma dia letak harga yang murah-murah supaya ramai orang beli produk dia. Bila ramai orang beli produk dia, automatik jualan dia akan meningkat. Bila jualan dia akan meningkat, dia punya TR, total revenue juga akan meningkat. Hasil dia akan meningkat. Ini kalau firma dia nak fokus on quantity. Okay, ini kalau dia nak main volume, dia nak main quantity. Okay, yang kedua, dia boleh tingkatkan, firma tu boleh tingkatkan juga dia punya hasil dengan cara dia tingkatkan untung. Macam mana dia nak maksimumkan keuntungan? Macam mana dia nak meningkatkan untung? Dengan cara, kalau untung dia berkaitan dengan apa guys? Dia berkaitan dengan harga. Dia main harga pula. Yang tadi ni dia main quantity, volume. Okay, dia main quantity, yang ni dia main harga. Okay, dia tingkatkan harga. Kalau dia letak harga yang tinggi, dia akan dapat untung yang tinggi. Bila dia dapat untung yang tinggi, automatik dia dapat hasil yang tinggi. Okay, contoh kalau korang tengok jenama-jenama yang besar, okay, macam contoh LV ke, Coach ke, bag Coach ke, ataupun Ferrari ke, Mercedes ke, jenama-jenama yang mahal, jam tangan Rolex ke, okay, benda-benda tu mahal. Okay, benda Allah tu semua mahal. Tak semua orang mampu beli. Okay, kalau korang tengok kedai dia sunyi je. Macam tak ramai orang serbu kedai dia tahu. Ada customer tapi tak ramai yang pergi. Memang ramai orang tak beli. Memang kurang orang tak beli sangat dia punya produk tu. Tapi sekali kalau orang beli, ambil kau. Puluh ribu kena bayar. Beribu-ribu orang tu kena bayar. Maksudnya, dia fokus on price. Dia fokus kepada harga. Okay, dia main harga. Kalau dia letakkan harga yang tinggi, walaupun orang tak ramai beli, tapi dia dah dapat untung kat situ. So, sebab tu saya kata, jumlah hasil ni dapat ditingkatkan dengan jualan ataupun dengan dia meningkatkan jualan ataupun dengan cara dia meningkatkan keuntungan. Dengan dia fokus kepada kuantiti dan juga harga. Okey, yang hasil ni saya dah explain. Kita cerita pula pasal untung. Okey guys, untung tadi saya dah cerita sikit sebenarnya. Okey, untung ni kalau ikut dalam buku teks, dia adalah perbezaan antara jumlah hasil dan juga jumlah kos. Okey, kalau perbezaan maksudnya dia ikut formula. Daripada maksud tu je korang dah boleh create dia punya formula. Perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Maksudnya nak dapatkan untung, okey, nak dapatkan untung ataupun profit, bermaksud jumlah hasil kena tolak dengan jumlah kos. Total cost. Untung ni siapa yang dapat guys? Siapa yang dapat untung? Untung ni dia dapat dekat usahawan ataupun entrepreneur. Okey, ataupun founder. Sebab apa? Sebab usahawan ni dia sanggup menggunakan kesemua faktor pengeluaran. Okey, dia sanggup gunakan faktor pengeluaran, dia sanggup spend duit dia. Okey, banyak dia spend duit dia untuk dia guna segala input ataupun faktor pengeluaran. Okey, dia sanggup laburkan kos. Okey, lagi satu dia sanggup tanggung risiko. Okey, dia habiskan masa, tenaga dia untuk dia bangunkan bisnes dia, untuk dia jual produk dia. So that's why dia dapat untung. Dia dapat untung hasil daripada titik peluh dia. Okay, membangunkan bisnes dia. Okay, macam mana cara dia jual produk dia. Dan juga dia dapat untung sebab dia berani menanggung risiko. Sebab bila kita buat bisnes ni, kita tak pasti lagi sama ada kita dapat untung ataupun rugi. So, itu adalah risiko yang usahawan ni kena ambil. Dia bersebabkan dia berani tanggung risiko, sebab tu dia dapat untung. Secara asasnya, basically kita tahu yang kalau nak dapatkan untung, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Okey, itu untung yang dikira oleh firma. Okey, tapi dari segi ekonomi, untung ekonomi lain dia punya cara pengiraan. Untung firma lain, untung ekonomi lain. Okey, yang ini yang kita kira ni, ini adalah untung firma. Ini cara macam mana firma nak kira untung. Untung bersamaan dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Tapi kalau untung ekonomi,
Dia guna formula yang sama juga macam atas tu, iaitu jumlah hasil tolak jumlah kos. Okay, dia guna formula yang sama. Okay, cumanya jumlah kos ni dibahagikan kepada 2. Okay, kalau yang ni jumlah kos semata-mata. Tapi yang ini pula jumlah kos ni dia terbahagi kepada 2, iaitu kos eksplisit dan juga kos implisit. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia panggil explicit cost. Sama je, cuma ejaan yang berlainan. Explicit cost dan juga implicit cost sama je, ejaannya lah lain. Okay, so itu je beza dia. Jumlah kos tu terbahagi kepada kos eksplisit dan juga kos implisit. Yang jumlah kos yang dalam firma, yang firma kira ni, jumlah kos yang firma kira ni, dia berdasarkan apa yang kita belajar sebelum ni. 6 jenis kos tu kan? 6 jenis kos pengeluaran yang kita belajar sebelum ni ada apa? Ingat lagi tak? Ada kos berubah purata, ada kos purata, ada kos marginal, ada jumlah kos, ada kos berubah, ada kos tetap. So salah satu daripada jenis kos pengeluaran yang kita belajar tu ada jumlah kos. Jumlah kos tu apa? Ingat lagi? Jumlah kos tu terdiri daripada kos tetap tambah kos berubah. Fixed cost plus variable cost. Jumlah kos tu adalah kesemua kos tetap dan juga kesemua kos berubah. Kiranya TFC plus TVC. Total fixed cost plus total variable cost. Jumlah kos tetap tambah jumlah kos berubah. Dia kira semua kos. Cumanya yang untung ekonomi ni, jumlah kos ni dia terbahagi kepada 2, iaitu kos eksplisit dan juga kos implisit. Okey, jom kita tengok apa itu kos eksplisit. Saya cerita dulu kos eksplisit. Kos eksplisit ni adalah kos yang dibayar dengan nyata. Okey, yang dibayar dengan nyata oleh firma terhadap penggunaan input dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, maksudnya kos eksplisit ni kos yang nampak tau. Okey, kita nampak yang firma tu dia buat bayaran. Okey, dia keluarkan duit dia untuk bayar kos-kos yang terlibat. Okey, dia gunakan input, so dia kena bayar kos. Okey, dia bayar kos tetap, dia bayar kos berubah. Kos tu dibayar dengan nyata. Okey, boleh nampak kos-kos yang dibayar tu dalam financial statement, dalam apa tu, dalam income statement dia, dalam balance sheet dia, kita nampak amount tu, figure tu kita nampak. Okey, itu maksud kos eksplisit. Okey, contohnya apa? Okey, kos eksplisit ni dia adalah yang ini. Kiranya segala kos tetap, okey, jumlah kos tetap dan juga jumlah kos berubah. Okey, segala kos semua dinyatakan dalam dokumen lah. Okey, dinyatakan dalam income statement dan balance sheet. Contoh, dinyatakan dalam penyata kewangan sebuah syarikat tu. Okey, kita nampak dia bayar. Okey, tapi yang kos implisit ni, orang kata kos yang tersembunyi. Maksudnya, okey, kos implisit ni dia lebih kepada kos lepas. Okey, kalau ikut dalam buku teks, kos implisit tu adalah kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran. Maksudnya ada kos yang tertinggal. Contohnya jumlah kos tetap ataupun jumlah kos berubah. Ada satu item yang tertinggal yang dia tak record, yang dia tak masuk. Dia tak ada dekat dalam dia punya income statement, dia tak ada dekat dalam penyata kewangan syarikat. Dia tak ada, amount dia tak ditunjukkan secara nyata. Faham tak? Sebab tu kita boleh cakap yang kos implisit ni kita boleh anggap dia juga sebagai kos lepas. Okey, kos lepas. Kos lepas tu apa? Korang dah belajar kan? Yang sebelum ni yang korang belajar, kos lepas tu ialah barang kedua terbaik yang kita terpaksa lepaskan untuk mendapatkan barang pertama terbaik. Okey, itu dari segi barang. Kos lepas tu maksudnya dia adalah disebabkan pilihan. Sama juga disebabkan pilihan. Okey, dia ada 2 pilihan. Disebabkan dia buat satu pilihan lagi terpaksa dilepaskan dan menjadi kos. Disebabkan dia buat pilihan dan disebabkan dia buat sesuatu keputusan, dia akan menyebabkan syarikat tu menanggung kos. Maksudnya dia rugi lah.
dia menanggung kerugian, dia menanggung kos disebabkan keputusan ataupun pilihan yang dia buat tu. Okay, kos tu dia tak sedar pun yang sebenarnya firma tu kena tanggung kos. Dia tak sedar pun yang kos tu ada wujud. Sebab tu kos tu dia tak masuk dalam penyata kewangan syarikat. Sebab itulah kos tu tak dinyatakan. Sebab dia tak sedar, firma tu tak sedar pun tentang kewujudan kos tu. Faham tak? Okay, kos tu benda yang kita tak nampak sebenarnya, kita tak sedar. Macam kos eksplisit ni. Kos eksplisit ni adalah kos yang kita nampak. Okay, contoh kalau kita bayar gaji pekerja. Okay, firma tu bayar gaji pekerja, bayaran upah buruh, kos bahan mentah, bahan api, bayaran perkhidmatan pengangkutan dan faedah atas pinjaman bank. Okay, biasanya kos-kos tu yang memang tiap-tiap bulan firma tu keluarkan duit dia, okay, buat bayaran. Okay, tiap-tiap bulan memang dia buat bayaran yang sama je. Okay, sebab tu kos tu kos tu dibayar secara nyata. So itu adalah kos eksplisit, tu contoh. Tapi kalau kos implisit ni, okay, contohnya apa tahu? Contohnya kalau ikut dalam buku teks, kos implisit ni contohnya ialah ganjaran upah yang sepatutnya dibayar kepada pemilik sendiri. Okay, contoh macam ni lah. Okay, katakanlah korang ada satu butik. Okay, korang buka satu butik pakaian. Korang ni sebagai founder lah, business owner. Korang pun buat renovation kedai korang. Okay, korang buat renovation kedai korang. Korang pun panggil lah, upah lah orang untuk renovate kedai korang. Lepas tu entah macam mana ada problem, ada pekerja tak datang, okay, tak cukup bahan dan sebagainya. Korang sebagai bos ni, korang turun padang tau. Korang tolong pula pekerja-pekerja tu renovate kedai korang sendiri. Okay. So bila korang turun padang, korang sendiri yang buat kerja renovate tu, korang hilang apa tau? Korang hilang masa, korang hilang tenaga, korang rugi masa dan tenaga. Sebenarnya korang contribute your time and effort to do that. Korang bazirkan masa korang, waste your time. Korang bazirkan masa korang bazirkan korang punya tenaga untuk benda yang tak sepatutnya korang buat. Korang dah bayar dia, katakanlah korang dah bayar dia RM10,000 untuk buat renovation tu. Okay, tapi dalam yang masa yang sama, korang sebagai bos, korang juga buat benda tu. Faham tak? So, bila korang buat kerja diorang tu, sepatutnya korang dapat upah, korang dapat gaji. Macam mana, apa yang pekerja tu dapat, pekerja yang korang bayar tu, okay, pekerja renovation tu, apa yang dia dapat gaji, macam tu lah korang kena dapat gaji. Contoh, kalau korang bayar dekat diorang, katakanlah korang bayar dekat pekerja tu, semua pekerja yang buat renovation tu, korang bayar dalam RM10,000. So, part of it, sebahagian daripada RM10,000 tu adalah duit gaji korang sebenarnya. Sebab korang juga tolong diorang buat kerja. Sebab korang keluarkan titik peluh korang untuk tolong diorang. So, sepatutnya korang dapat gaji. Mungkin daripada RM10,000 tu, RM1,000 tu dapat kat korang. Adalah gaji korang sebenarnya. Faham tak? Tapi, korang dah, sebabkan korang dah bayar RM10,000 ataupun korang ni jenis yang baik gila, baik sangat, tak apalah, tak payah berkira, ambil je lah RM10,000. So RM1,000 tu burn macam tu je lah. RM1,000 sepatutnya gaji korang, upah korang. Walaupun korang owner, korang dapat upah korang tu kiranya korang burn macam tu. Faham tak? Kiranya korang punya gaji tu adalah sebenarnya dah terbalik, dia jadi kos. Dia jadi kos pula. Okay, sepatutnya masa yang korang ada, tenaga yang korang ada as founder and business owner, korang kena fikir apa strategi. Okay, apa strategi untuk bangunkan bisnes korang. Okay, korang kena buat plan. Okay, plan untuk running korang punya bisnes lah, apa semua kan. Tapi masa korang terbazir begitu saja. Korang buat benda yang tak mendatangkan sale, tak mendatangkan keuntungan kepada syarikat. Contoh. So, itulah contoh implisit. Okay, implisit sebenarnya dia adalah kerugian. Kerugian yang menjadikan dia kos kepada firma. Okay, contoh apa lagi tahu? Contohnya, kos sewa yang patut dibayar kepada pemilik tanah ataupun bangunan untuk sendiri. Okay, contoh macam ni lah. Korang ada sewa satu bangunan, okay, untuk tempatkan office dan juga production. Okay, production, tempat area production area lah. Korang sewa satu bangunan tu katakanlah sebulan korang bayar RM30,000 contoh.
sebulan 30,000. Okay, lepas tu tiba-tiba ada one of your family member, maybe kakak ke abang ke adik ke, tak kira lah, one of your family member, dia baru nak start dia punya business, so dia pun bercadang untuk gunakan sebahagian daripada bangunan bisnes korang tu, bangunan perniagaan korang tu untuk dia jalan ke perniagaan dia. Okay, katakanlah dia ambil tingkat yang atas sekali, katakanlah dia ambil tingkat yang ketiga, contoh dia ambil tingkat yang ketiga, dia ambil lah dalam satu ruangan office macam tu untuk dia buat bisnes dia lah, contoh kan. So itu sebenarnya kerugian. Kalau orang lain yang sewa, okay, biasanya kalau contoh dia ada satu bangunan firma, okay, dia bagi satu kawasan kepada orang lain untuk dia buat bisnes dia ke apa ke, okay, dia boleh sewakan, okay, founder tu dia boleh sewakan sebahagian daripada area tu kepada orang lain. Kiranya orang tu kena bayar sewa, so dia dapat untung lah. Tapi bila dia bagi family member dia duduk kat situ buat bisnes lain whatsoever lah, dia rugi kat situ. Sepatutnya walaupun family member dia kena bayar lah, dia kena bayar, macam bisnes tetap bisnes kan. Tapi itulah, okay, kiranya macam kalau dah family member macam nak minta duit pun segan kan. Okay, tak apalah, aku guna je lah, contoh macam tu lah. Kau guna je lah, kau kan adik aku, apalah sangat berkira, contoh kan. So disebabkan itu sebenarnya adalah kos. Sebenarnya korang yang kena tanggung kos dia. Kiranya korang yang bayar sewa untuk adik korang tu, contoh. Korang yang kena bayar sewa untuk family member korang tu, contohlah. So itu adalah kos sebenarnya, kos yang perlu ditanggung. Okay, lepas tu apa lagi? Contoh yang lain, faedah ataupun sumber modal sendiri. Okay, contohnya korang tambah modal ke dalam perniagaan korang. Okay, korang tambah modal. Okay, biasanya modal yang ditambah ke dalam perniagaan tu, modal tu menjadi owner equity, menjadi equity pemilik. Maksudnya modal tu bila dia pusing balik, dia dapat pulangan modal, bila dia dapat untung, okay, modal tu dia dapat balik dekat owner tu tau. Okay, owner tu dia dapat modal dia balik. Tapi kalaulah contoh owner tu dia macam tak kisah sangat modal dia kan, dia burnkan modal dia tu, okay, dia tak ambil pun modal dia balik. Kiranya dia burnkan modal dia tu, burn untuk maybe untuk advertising ke, untuk marketing ke apa semua, dia tak kisah, dia tak dapat pulangan modal kan. Okay, sebenarnya itu adalah kos. Okay, contoh bila dia gunakan modal dia untuk benda-benda lain, okay, dia tak dapat duit dia balik, itu adalah kos. Ataupun biasanya macam orang yang baru-baru nak start bisnes ni kan, okay, dia laburkan modal dia, lepas tu dia buat bisnes and then dia tak dapat untung mana, lepas tu modal dia burn macam tu je. Ataupun dia buat bisnes, dia untung sikit je, so dia tak ambil faedah atas modal dia lah. Maksudnya untung yang dia dapat daripada modal yang dia keluarkan tu, contohlah dia laburkan modal bisnes dalam 20,000. Lepas tu dia dapat untung dalam 25,000. So 5,000 untung tu dia tak ambil lah. Dia ambil modal dalam 20,000 je. 5,000 untung tu faedah atas modal tu. Okay, faedah tu, untung dia tu dia tak ambil. Diguna untuk buat marketing ke whatsoever lah. Okay, itu contoh. Okay, sebenarnya tu adalah cost. Kalau owner tu, business owner ataupun founder tu dia tak ambil faedah atas modal tu ataupun modal tu sendiri, dia tak ambil, itu adalah kos kepada business owner ataupun founder itu sendiri. Kos kepada perniagaan tu sendirilah. Sebab sepatutnya modal tu menjadi owner equity. Okay, menjadi equity pemilik. Kalau modal tu dia tak bayar, kiranya macam perniagaan tu dia berhutang. Perniagaan tu hutang modal daripada owner dia. Tapi kalau macam perniagaan tu dia tak bayar balik modal tu ataupun dia tak bayar faedah atas modal tu kepada owner dia, kerana perniagaan tu berhutang dengan owner dia, faham tak? Perniagaan tu berhutang dengan owner ataupun founder tu kan, kita belajar sebelum ni. Bisnes dengan personal kita kena asingkan. Kena ada separate entity yang berasingan. Bisnes. Kalau owner pribadi. Okay, tak boleh samakan. So that's why perniagaan tu bila dia berhutang dengan owner ataupun founder tu, dia akan menjadi kos.
Okay, kos dekat situ. Sebenarnya kos yang kita tak nampak sebenarnya. So, macam mana korang nak tahu firma tu dia dapat untung ke dapat rugi? Senang je. Okay, korang compare antara total revenue, okay, jumlah hasil dengan jumlah kos, total kos. Kalau dia punya jumlah hasil lebih daripada jumlah kos, maksudnya dia dapat untung. If the total revenue more than total cost, then the firm gets profit. Okay, tapi kalau total revenue ataupun jumlah hasil dia kurang daripada jumlah cost, if the total revenue less than total cost, then the firm gets loss. Get loss. Pergi berambus. No. Kalau jumlah hasil kurang daripada jumlah kos, maka firma tu dia dapat rugi, dia dapat loss. Okay, dia dapat rugi. Tapi kalau sama macam mana pula? Kalau sama, kalau jumlah hasil sama dengan jumlah kos, dia tak dapat untung, dia tak dapat rugi. Break even, dia tak untung, tak rugi. Okay? And then, contoh kalau nak cerita pasal untung dia, kalaulah dia punya jurang tau, dia punya jurang maksudnya total revenue dia memang dia dapat hasil yang lagi tinggi, lagi besar, memang lagi besar daripada jumlah kos. Katakanlah dia punya revenue dia 1 juta, 1 million tau. Dia punya kos dia baru 250,000 contoh. Maksudnya dia dapat untung besar kat situ. Memang ada memang kedek-kedek. Memang besar untung, dia dapat untung besar lah. Banyak dia dapat untung besar. Kiranya keuntungan yang firma tu dapat adalah keuntungan yang maksimum. Kalau perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos tu, perbezaan tu adalah paling besar. Saya nak bagi korang contoh. Okay, korang boleh refer kat buku teks juga. Macam mana korang nak kira untung firma dengan untung ekonomi. Okay, contoh macam kalau untung firma, kita ikut formula yang simple ni je lah. Di mana untung, jumlah hasil tolak jumlah kos. Okay, contoh kat sini jumlah hasil syarikat Bina Jaya ialah jumlah hasil dia 56,000. Okay, so kos-kos yang terlibat, kos-kos yang terlibat adalah kos bahan mentah, kos upah buruh, sewa bangunan kilang dan kos bahan api. Semua kos-kos yang terlibat tu semua adalah terdiri daripada kos berubah dan juga kos tetap. Okay, contoh kos berubah, kos bahan mentah, kos upah buruh dan kos bahan api. Manakala kos tetap adalah sewa bangunan kilang. So semua jenis kos tu dia tambah, itulah dia jumlah kos. Okay, kalau korang tambah semua kos tu, kos bahan mentah, tambah kos upah buruh, tambah sewa bangunan kilang, tambah kos bahan api, dapatlah jumlah kos dia sebanyak 44,800. So jumlah hasil tadi 56,000 tolak 44,800, dapatlah dia punya jumlah untung dia, iaitu sebanyak 11,200. Okey, itu untung yang dikira oleh firma. Itu untung firma. Tapi kalau jumlah untung ekonomi, dari sudut ekonomi jumlah untung ekonomi, kita tengok contoh soalan ni. Dia kata Puan Surayati telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai eksekutif bank yang diberi gaji 3,000 sebulan dan memulakan perniagaan kedai bakery dengan wang simpanan di bank RM12,000 dengan kadar faedah 4% setahun. Jumlah hasil perniagaan kedai bakery dalam tempoh sebulan ialah RM10,000. Okey, so first dia nak kita hitung jumlah untung perniagaan kedai bakery Puan Surayati dalam sebulan. Okey, kalau untung perniagaan ataupun untung firma ni macam mana nak kira? Ikut yang ini. Ikut formula yang biasa ni lah. Untung, jumlah hasil tolak jumlah kos. So, berapa dia punya jumlah hasil dia? Okay, jumlah hasil dia dah bagi tahu RM10,000. Lepas tu jumlah kos dia, korang ambil je kos yang bulat-bulat kat atas tu. Dia kata kos-kos yang terlibat tu adalah kos bahan mentah, gaji pembantu, bil elektrik dan bil air. Okay, semua itu adalah jumlah kos. So korang tambah semua, 3,000 tambah 900 tambah 1,000, dapatlah jumlah kos sebanyak 4,900. So jumlah hasil 10,000 tolak jumlah kos 4,900, dapatlah jumlah untung perniagaan dia yang firma tu dapat adalah sebanyak RM5,100. Okay, so next kita nak kira pula jumlah untung ekonomi. Jumlah untung ekonomi perniagaan kedai
Bakery Puan Surayati. Okey, so kalau jumlah untung ekonomi kita kira berdasarkan formula ni lah. Jumlah hasil tolak dengan kos eksplisit tambah kos implisit. So, jumlah hasil kita dah tahu 10,000. Macam mana nak kira kos eksplisit? Kos eksplisit tu adalah macam saya beritahu tadi, kos yang nyata kan. Kos yang terdiri daripada ni, total fixed cost tambah total variable cost. Okey, korang ambil je semua jumlah kos yang dia dah bagi tahu tadi, yang bulat-bulat tadi, bahan mentah, gaji pembantu, bil elektrik dan bil air tu, semua tu adalah kos eksplisit. Kos yang dibayar secara nyata. Okey. So korang ambil je bulat-bulat, dia punya jumlah kos tu adalah kos eksplisit sebanyak 4,900. Okey, kos implisit ni yang kita tak tahu berapa. Kos implisit tu adalah kos yang kerugian yang firma tu kena tanggung, yang dia tak sedar sebenarnya ada kos kat situ. Kos implisit tu macam mana kita nak kira? Okey, kos implisit tu dia bagi tahu RM40 kan. Mana datang RM40 tu? Okey, korang nampak tak? Korang perasan tak? Dia kata Puan Surayati tu dia keluarkan semua duit simpanan dia 12,000. Okey, maksudnya kat sini, kalaulah dia tak keluarkan semua duit simpanan dia 12,000 tu, dia dapat faedah 4% setahun. Kalau 4% setahun, berapa faedah dia dapat, untung yang dia dapat bila dia simpan duit kat bank? 4% darablah dengan 12,000. Korang dapat RM480. Kiranya setahun dia dapat untung, dia dapat faedah RM480 daripada bank sebab dia simpan duit dekat bank sebanyak 12,000. Tapi apa jadi kalau dia keluarkan semua duit dia 12,000 tu? Tak sampai setahun, tak sampai cukup lagi untuk tahun tu, setahun tu dia keluarkan duit dia 12,000 tu. Apa jadi? Dia hilanglah faedah ataupun keuntungan. RM480 tu dia tak dapat. Okey. So RM480 yang dia tak dapat tu, dia sebenarnya kos kepada Puan Surayati tu. Kos kepada perniagaan. Kos yang dia kena tanggung adalah faedah atas simpanan. Faedah atas simpanan tu adalah kos. Okay, kos lepas yang dia terpaksa buat. Dia sebenarnya adalah kos lepas. Kos lepas yang dia terpaksa buat sebab dia nak guna duit 12,000 tu kan. So dia terpaksa keluarkan juga. Okay, so dia terpaksa lepaskan faedah atas simpanan tu sebab dia nak mulakan perniagaan. Faham tak? Sebab tu kita boleh cakap yang kos implisit tu sebagai kos lepas. Okay. So, kos yang dia terpaksa lepaskan tu adalah sebanyak RM480 tu selama setahun. Tapi dekat dalam buku teks ni soalan dia nak dalam sebulan. So, kalau dalam sebulan, setahun ada 12 bulan. So, 480 korang bahagilah dengan 12. So, dalam sebulan dia rugi RM40. So, RM40 tu adalah kos implisit dia. Lagi satu kos implisit apa guys? Lagi satu kos implisit dia adalah gaji dia sebanyak RM3,000. Dia berhenti kerja, dia tak dapat gaji. Sebulan dia tak dapat gaji RM3,000. Dia berhenti kerja tu sebenarnya gaji yang dia terpaksa lepaskan tu, itu adalah kos lepas. Gaji yang dia dapat tu, dia terpaksa lepaskan sebab dia nak buka bisnes. Faham tak? So, dia sepatutnya dapat gaji RM3,000 untuk bulan tu tapi dia tak dapat sebab dia nak buat bisnes. So, itu adalah kos implisit. So, total kos implisit yang dia ada adalah RM3,000 tambah dengan RM40. So, total kos implisit dia adalah sebanyak RM3,040. RM3,040 tambah dengan kos eksplisit tadi, RM4,900. So, RM7,940 itu adalah jumlah kos. Jumlah kos yang terdiri daripada kos eksplisit dan juga kos implisit. So, ditolak dengan jumlah hasil dia sebanyak RM10,000. So, dapatlah untung ekonomi dia sebanyak RM2,060. So, biasanya untung ekonomi ni, dia akan lebih rendah daripada untung perniagaan ataupun untung firma sebab dia kira kos yang tak include dalam kos pengeluaran.